Ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Sri Rahayu dan semua. Kami dari kelas Hubungan Etnik SKP 2204 telah membuat kajian atas santapan warisan etnik Minangkabau. Saya Nur Karina Nashidah binti Nasir dengan matrik nombor 204126. Saya Fatin Amira binti Ahmad dan nombor matrik saya 201136. Saya Adina Sabiha binti Samsuri dengan nombor matrik 202091. Saya Lizatul Aisyah binti Azman bernombor matrik 202608. Saya Muhammad Syahmirul Nizam bin Masukri. Nombor matrik saya ialah 201022. Nama saya Muhammad Zafran Razik bin Abdul Nasir dan nombor matrik saya ialah 200966. Terima kasih kepada Muhammad Zafran. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang membangun, yang unik kerana dihuni oleh masyarakat yang berbilang kaum, agama dan keturunan. Etnik Melayu, Cina dan India merupakan kumpulan terbesar rakyat di Malaysia. Menurut kajian, negara Malaysia mempunyai lebih daripada 70 kumpulan etnik dan jika ditambah dengan kelompok yang mewakili sub-etnik, kumpulan bahasa dan dialek, kemudian jumlahnya melebihi 200 kumpulan. Kewujudan pelbagai etnik di negara ini telah memberi sumbangan dalam pembentukan masyarakat plural yang dapat hidup secara bersama dalam kepelbagaian. Seperti yang kita fahami, setiap etnik di Malaysia mempunyai budaya dan adat resam tersendiri. Terdapat pelbagai aspek untuk mewujudkan kepelbagaian budaya seperti makanan, perayaan dan banyak lagi. Setiap etnik sudah tentu mempunyai warisan dari segi makanan tradisional etnik masing-masing. Makanan tradisional ini kerap dihidangkan semasa waktu perayaan untuk sesuatu kaum tersebut. Oleh itu, terbukti bahawa makanan tradisional memberi kesan yang ketara dalam variasi etnik di Malaysia. Masyarakat Minangkabau merupakan kumpulan etnik Nusantara yang kini separuh masyarakatnya tinggal di rantau dan majoriti di bandar pekan seperti Pekan, Indonesia atau Malaysia. Orang Minangkabau adalah orang yang kuat berpegang kepada adat resam walaupun majoriti masyarakatnya beragama Islam. Masyarakat Minangkabau mempunyai pelbagai jenis adat dan budaya warisan seperti makanan yang juga digemari oleh rakyat Malaysia. Antara contohnya ialah masakan Padang, seperti rendang daging, ikan tenggiri asam pedas dan lain-lain. Pada hari ini, kita dapat lihat bahawa sesuatu kaum dapat menerima makanan yang bukan dari kaum mereka sendiri. Sebagai contoh, terdapat pelbagai jenis makanan dari etnik lain-lain yang dihidangkan untuk pelanggan di restoran makanan di negara ini. Untuk menjayakan kajian ini, seramai 60 responden telah menjawab soal selidik yang dilaksanakan secara dalam tarian dan umum. Soal selidik ini dijalankan untuk mengenal pasti pengetahuan masyarakat tentang santapan warisan etnik Minangkabau. Kepentingan kajian ini dijalankan adalah untuk melihat penerimaan makanan etnik tradisional Minangkabau terhadap etnik yang lain. Seterusnya dapat mengetahui sekiranya makanan sesuatu etnik boleh membawa kepada perpaduan etnik di Malaysia. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah tahu tentang kepelbagaian jenis makanan dari pelbagai etnik yang ada di negara kita supaya tidak hilang di telan zaman. Budaya dan adat resam harus dikekal dalam amalan generasi pada masa kini agar generasi yang akan datang dapat menikmati keenakan makanan tradisional etnik di Malaysia dan mempelajari tentang kepelbagaian warisan makanan masyarakat Minangkabau yang unik. Saya akhiri pembentangan saya dan dipersilakan Lizatul untuk menyatakan objektif kajian. Okey, terima kasih kepada saudari Karina. Okay, seterusnya saya akan meneruskan perbincangan ini dengan objektif kajian. Okay, dalam melaksanakan kajian ini,
terdapat beberapa objektif yang ingin dicapai. Antara objektif tersebut adalah untuk mengkaji dan mempelajari persepsi masyarakat terhadap makanan tradisional masyarakat Minangkabau. Selain itu, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti pemahaman masyarakat terhadap pengklasifikasi makanan tradisional masyarakat Minangkabau. Hal ini kerana ia dapat membantu mengukuhkan imej dan identiti sesebuah masyarakat tersebut. Seterusnya, objektif kajian ini juga adalah untuk menanam semangat cinta dan bersyukur akan warisan masyarakat tempatan dan kewujudan adat resam ini. Hal ini supaya mereka lebih menghargai warisan tradisional turun-temurun dan ia dapat dikekalkan sehingga ke generasi akan datang agar tidak ditelan di zaman. Seterusnya saya akan membentangkan tentang metodologi kajian. Pertama sekali, adakah anda semua tahu apakah itu metodologi kajian dan tujuan metodologi kajian ini dijalankan? Secara umumnya, metodologi kajian adalah kaedah dan teknik yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas sesuatu kajian yang tertentu. Tujuan metodologi kajian ini dijalankan adalah untuk membantu memahami dengan lebih terperinci tentang kajian dengan membuat huraian dan proses kajian yang dijalankan. Untuk menyenangkan kata, metodologi kajian ini adalah penting kerana metodologi kajian adalah untuk kita tahu adakah objektif kajian kita tercapai. Seterusnya saya akan menerangkan kaedah pengumpulan data. Kaedah pengumpulan data yang telah dijalankan adalah melalui borang soal selidik secara dalam talian. Dalam borang ini terbahagi kepada bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ini adalah merujuk kepada latar belakang responden, di mana responden perlu menjawab tentang etnik, jantina dan juga umur dan lain-lainnya. Bahagian B pula adalah merujuk kepada pengetahuan, pengalaman dan pemahaman responden terhadap makanan tradisional Minangkabau. Kajian yang dijalankan adalah secara kaedah Google Form, iaitu responden perlu meluangkan masa sebanyak 8 hingga 15 minit untuk menjawab secara dalam talian. Sebanyak 16 soalan telah diberikan kepada responden untuk responden jawab. Seperti yang dinyatakan di dalam pengenalan Karina, seramai 60 orang responden telah terlibat dengan soal selidik yang dijalankan. Dengan ini, saya telah sampai ke penamat pembentangan saya. Pembentangan ini akan diteruskan oleh Fatin dengan dapatan kajian yang pertama. Terima kasih kepada Muhammad Zafran. Kita beralih kepada dapatan kajian. Dalam dapatan kajian yang dijalankan, bahagian ini membincangkan analisa data dan memaparkan hasil penemuan kajian yang telah dilakukan. Daripada soal selidik yang telah diedarkan kepada responden, iaitu yang berjumlah 60 orang, setiap jawapan dan data yang diperoleh telah diproses bagi mendapatkan statistik seperti carta pie dan graf. Kita beralih kepada dapatan kajian yang pertama, iaitu jenis-jenis etnik yang dapat dikenal pasti daripada 60 orang responden. Dan majoriti responden adalah 77% yang membawa kepada jumlah 46 orang. 46 orang ini adalah daripada etnik Melayu dan minoriti etnik yang telah menjawab soalan ini adalah 3% yang membawa jumlah sebanyak 2 orang yang terdiri daripada etnik lain-lain. Dapatan kajian yang kedua adalah analisa terhadap persepsi masyarakat terhadap makanan warisan etnik Minangkabau. Soalannya,
sebab masyarakat makan makanan tradisional Malaysia. 49% yang terdiri daripada 29 orang adalah majoriti, dan majoriti ini memilih jawapan sebagai suka mencuba perkara baharu. Dan bilangan kedua yang terbanyak iaitu 28% yang membawa jumlah sebanyak 17 orang memilih sebab mereka adalah antara hidangan yang pernah dihidangkan di dalam rumah. Kita beralih kepada dapatan kajian yang ketiga, iaitu punca masyarakat mengetahui makanan-makanan tradisional Minangkabau. Punca mereka, majoritinya mengetahui tentang makanan-makanan tradisional Minangkabau ini daripada rumah, iaitu daripada ibu bapa mereka sendiri, dan bilangan responden yang mengetahui daripada rumah adalah 23 orang sebanyak 38.3%. Dan minoriti yang mengetahui makanan-makanan tradisional Minangkabau ini adalah daripada sekolah, iaitu sebanyak 2 orang yang berjumlah 3.3%. Dan saya akan memberi pembentangan ini kepada Adina Sabihah untuk meneruskan dapatan kajian. Baik, terima kasih Fatih. Saya akan meneruskan dapatan kajian yang kedua, iaitu analisa pemahaman masyarakat terhadap pengklasifikasi makanan tradisional Minangkabau. Di sini masyarakat kita ingin mengetahui sama ada masyarakat mengetahui ciri-ciri makanan masyarakat Minangkabau. Dapatan hasil kajian menunjukkan daripada soalan di mana responden diminta untuk memilih 2 jawapan. Seramai 54 orang iaitu 85.7% telah memilih makanan masyarakat Minangkabau sebagai bercita rasa pedas. Dan kedua paling banyak pilihan yang dipilih ialah 24 orang iaitu 38.1% yang memilih menggunakan teknik bakar. Seterusnya, analisa terhadap semangat cinta dan bersyukur masyarakat akan makanan warisan tempatan dan kewujudan adat resam. Di sini kita ingin melihat pendapat masyarakat akan kebaikan mengetahui makanan-makanan etnik lain di Malaysia. Dapatan kajian bagi soalan ini, hormat akan kepelbagaian budaya etnik di Malaysia merupakan kebaikan yang paling banyak dipilih oleh responden dengan jumlah 40 orang iaitu 67%. Manfaat kedua tertinggi yang dipilih oleh responden adalah menambah ilmu pengetahuan seseorang yang berjumlah 11 orang responden iaitu 19%. Yang seterusnya masih analisa yang sama, kita ingin mendapat pendapat masyarakat terhadap perpaduan etnik di Malaysia yang dipengaruhi oleh makanan. Secara keseluruhannya, topik makanan sebagai topik yang senang untuk memulakan perbualan dengan etnik yang lain mendapat persetujuan ramai oleh responden dengan jumlah 30 orang memilih. Dan yang kedua paling banyak dipilih ialah makanan menjadikan etnik saling memahami budaya masing-masing. Yang kedua paling banyak, dan yang terakhir sekali iaitu 9 orang sahaja memilih untuk mengetahui cara penyediaan makanan kesukaan mereka daripada etnik lain. Di situ sahaja pembentangan dapatan kajian. Saya akan memberi Syamirul untuk membentang. Terima kasih Azlina. Sekarang saya akan membentangkan tentang pengalaman yang kami peroleh dan juga dapat dikaitkan dengan aspek kemahiran insaniah. Yang pertama, kami dapat bekerjasama sebagai satu pasukan. Kemahiran kerja sepasukan merupakan salah satu elemen dalam kemahiran insaniah. Semua ahli kumpulan kami telah memberikan kerjasama yang baik dari pemilihan ketua kumpulan sehingga menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan. Kemahiran kerja sepasukan amat penting kerana kita juga terlibat dalam mencorakkan hasil kerja kumpulan kita. Yang kedua, kami dapat meningkatkan kemahiran komunikasi.
kemahiran insaniah juga menerapkan kemahiran komunikasi ini. Kemahiran ini perlulah dipelajari dengan baik kerana ia amat berguna terutamanya apabila kita berada di fasa pekerjaan nanti. Yang ketiga, kami dapat mempelajari lebih mendalam tentang santapan warisan etnik Minangkabau. Semua ahli kumpulan kami bukanlah berasal daripada etnik Minangkabau. Jadi kami hanya mengetahui serba sedikit sahaja tentang santapan warisan etnik ini. Tetapi setelah mengkaji dan melakukan tugasan yang telah diberikan ini, kami dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kami tentang santapan warisan etnik Minangkabau ataupun makanan tradisional etnik Minangkabau. Yang keempat, kami dapat mengetahui persepsi masyarakat terhadap makanan tradisional etnik Minangkabau. Kami telah melihat dan mengkaji respon yang telah diisi oleh responden-responden kami dan kami mengetahui kenapa ada sesetengah di antara mereka suka dan tidak suka akan makanan tradisional Minangkabau. Dan akhir sekali, kami lebih memahami kepelbagaian warisan budaya yang terdapat di Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara yang kaya dengan pelbagai jenis budaya daripada pelbagai jenis etnik. Kami dapat simpulkan bahawa setiap etnik mempunyai budaya mereka yang tersendiri dari segi makanan, permainan, pemakaian dan lain-lain. Kami amat berbangga dengan kepelbagaian budaya yang terdapat di Malaysia ini. Dan kami sebagai rakyat Malaysia sangat berharap agar semua etnik bekerjasama untuk mengekalkan keunikan dan kebudayaan yang terdapat di negara ini selama-lamanya supaya ia tidak tenggelam di zaman. Saya rasa setakat itu saja pembentangan saya dan ahli kumpulan saya. Dan saya menutup pembentangan ini dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum.